Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli. Waktu ini menerusi klinik cukai dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia selepas 3 minggu tidak bersiaran. Kini program klinik cukai kembali di Bernama Radio, bersesuaian juga dengan musim penghantaran borang nyata dan borang cukai yang masih lagi berlangsung bagi individu yang menerima pendapatan perniagaan. Jadi minggu ini kita nak berbincang mengenai pengenaan cukai ke atas pendapatan perniagaan. Bersama-sama dengan kita menerusi talian Zoom, kita ada Puan Marisa Afira Ahmad Jazlan, Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Duta Perniagaan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Puan Raifah. Baik, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Takut ni kalau Hari Raya lama-lama sangat ni. Raya tak ni nak bayar cukai ni. Okey. Well, jadi sebagai permulaan, boleh kita jelaskan secara ringkas apa yang ingin dibincangkan dalam topik pengenaan cukai ke atas pendapatan perniagaan pada pagi ni, Puan. Okey, terima kasih. Okey, pertama sekali terima kasih Bernama atas jemputan untuk slot cukai pada hari ini ya. Okey, seperti yang Raifah maklumkan sebentar tadi, ya kita masih lagi berada dalam musim penghantaran borang nyata atau borang cukai. Ini juga disebut sebagai program Jom Klik Hasil 2022. Okey, so dalam program ini untuk tempoh sehingga 15 Julai 2022, individu yang menerima pendapatan perniagaan ya dikehendaki untuk melaporkan pendapatan mereka yang diterima pada tahun lepas menggunakan borang B kepada hasil secara e-filing. Okey, dan bukan sekadar melaporkan sahaja pendapatan mereka, mereka juga perlu membayar cukai pendapatan sekiranya ada dalam tempoh tersebut. Dan jadi dalam topik pada kali ini, pagi ini ya, pengenaan cukai ke atas pendapatan perniagaan, kali ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut apakah yang kita katakan sebagai pendapatan perniagaan, bagaimana pengenaan cukai ke atas pendapatan tersebut dan juga maklumat lain yang berkaitan yang boleh saya kongsikan dengan pendengar Bernama Radio pada pagi ini. Baik, bila kita menyebut tentang pendapatan perniagaan ini, adakah ianya melibatkan perniagaan konvensional? Maksudnya perlu ada kedai contohnya, kena ada physical store, perlu ada truk makanan. Bagaimana pula dengan perniagaan secara dalam talian ataupun online sekarang yang dapat perhatian rakyat Malaysia, Puan? Okey, sebelum kita melaporkan pendapatan kepada hasil ya, kita perlu betul-betul memastikan dan memahami apakah yang kita maksudkan dengan pendapatan perniagaan bagi individu tu. Okey, sekiranya kita menerima keuntungan yang diperoleh daripada menjalankan perniagaan, okey, perdagangan ke, pencarian ke ataupun profession sekalipun, anda perlu melaporkan pendapatan kepada hasil. Kerana pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang layak dikenakan cukai. Ini termasuk apa sahaja bentuk perniagaan yang tidak berdaftar dengan mana-mana pihak berkuasa. So kita berbalik So perniagaan ni sebenarnya kita boleh kategorikan kepada dua. Sama ada perniagaan tersebut merupakan perniagaan milikan tunggal ke, bekerja sendiri ataupun sekiranya perniagaan tersebut jenis perkongsian. Okey, so kita berbalik kepada soalan Raifah sebentar tadi ya, perniagaan konvensional ataupun perniagaan online. Kedua-duanya sama sahaja. Anda tetap perlu melaporkan pendapatan kepada hasil. Dan ada banyak sebenarnya ya pendapatan yang termasuk dalam kategori perniagaan ini dan kesemuanya mesti dilaporkan kepada hasil melalui borang B. Okey, sebagai contoh yang saya boleh kongsikan pada pagi ini adalah contohnya perniagaan seperti perniagaan di pasar malam ke, perniagaan di gerai-gerai, perniagaan melalui internet, online business ataupun sekiranya anda menerima pendapatan daripada hasil bidang lakonan, duta-duta produk, paid review ataupun nyanyian dan yang paling popular lah sekarang ni kan, YouTuber, blogger maupun Insta famous kan. Semua ni termasuk dalam kategori pendapatan perniagaan dan semua kena lapor. Mungkin saya boleh kongsikan situasi contoh kat sini kan. Sebagai contohnya, mungkin saya sendiri. Secara umumnya, saya adalah bekerja dengan lembaga hasil LHDN dan saya menerima pendapatan penggajian daripada LHDN. Dan di samping itu, saya juga pada hujung minggu, contohnya saya menerima tempahan
Okay, saya ambil order baking misalnya. Saya ambil order menjual kuih ke, kek ke, cookies ke kan. Dan saya mendapat hasil daripada jualan tersebut. Dan mungkin juga saya menjadi ejen ataupun stokis kepada mana-mana produk ataupun mana-mana perkhidmatan seperti jual tudung ke, jual pakaian ke, dan saya menerima komisen daripada jualan tersebut. So semua ini kita kategorikan sebagai pendapatan perniagaan dan saya perlu melaporkan ke semua pendapatan yang saya terima daripada baking tadi, jualan baking tadi, jualan daripada stokis ataupun ejen tadi, termasuklah pendapatan penggajian yang saya terima daripada LHDN kepada hasil melalui borang B. Okey. Hasil. Puan, saya rasa mungkin dia terlepas juga ni. Ada pendengar kita yang tinggalkan soalan di Facebook Bernama Radio. Dia kata namanya Hafiz. YouTuber, streamer yang buat TikTok live tu. Tu macam mana? Okey, yang tu pun sama seperti yang saya mention tadi. YouTuber, blogger, Insta famous. Mereka menjana pendapatan sebenarnya daripada hasil aktiviti mereka. Daripada mereka mendapat income apabila mereka upload video misalnya di YouTube, mereka akan mendapat income hasil daripada viewing daripada YouTube tersebut. So pendapatan itu adalah termasuk dalam pendapatan perniagaan dan mereka perlu melaporkan pendapatan tersebut. Tak kiralah sekiranya layak dikenakan cukai ataupun tidak, mereka perlu melaporkan pendapatan tersebut. Baik, dan jika pendapatan penggajian kan Puan, dia ada minimum amount kan untuk seseorang tu, ni dah layak dikenakan cukai, ni tak layak. Macam mana pula dengan pendapatan perniagaan? Ada jumlah minimum pendapatan untuk mendaftar nombor cukai pendapatan? Okey, sebenarnya untuk pendapatan perniagaan dia berbeza dengan pendapatan penggajian. Yang mana kalau kita tengok pendapatan penggajian ni, individu yang mempunyai pendapatan penggajian melebihi RM30,333 selepas potongan KWSP dalam tahun tersebut perlu mendaftar fail cukai pendapatan. Namun bagi pendapatan perniagaan pula, kita tidak ada pendapatan minimum yang ditetapkan untuk mendaftar fail cukai pendapatan. So apabila anda menjalankan perniagaan sama ada secara berdaftar ke ataupun tidak berdaftar, anda perlu melaporkan nombor cukai dan melaporkan pendapatan anda kepada hasil. Jadi adalah dinasihatkanlah kepada anda pendengar bernama radio ketika ini, sekiranya anda menjalankan aktiviti perniagaan untuk mendaftar nombor cukai pendapatan dan seterusnya melaporkan pendapatan anda kepada hasil. Walaupun pada tahun tersebut perniagaan anda mengalami kerugian, anda tetap kena laporkan. Sebabnya sekiranya tahun ini anda mengalami kerugian tersebut anda boleh tolak daripada keuntungan anda pada tahun hadapan sekiranya ada. Okey? Jadi kalau macam kita rujuk, saya bagi rujukan kepada Seksyen 4 Akta Cukai Pendapatan 1967 pendapatan bagi sesuatu perniagaan itu layak dikenakan cukai pendapatan selepas kita ambil kira semua perbelanjaan yang layak dibenarkan dalam perniagaan tersebut dan juga pelepasan cukai yang boleh dituntut oleh individu tersebut lah. Okey, jadi anda sebenarnya perlu pastikan anda menyediakan akaun untung rugi anda untuk buktikan pendapatan anda kepada hasil sekiranya diminta. Okey, dan tidak sebenarnya kalau kita tengok kat sini sebenarnya tak semua pendapatan daripada punca perniagaan tersebut dikenakan cukai dan pengiraan cukai pun sebenarnya adalah bergantung kepada kadar cukai yang telah ditetapkan oleh LHDN. Jadi suka jugalah untuk kita ingatkan kepada semua rakyat Malaysia, apabila kita laporkan cukai tak semestinya kita perlu bayar cukai. Tu yang orang kena tahu, sebab nanti diingat pun kita lapor je kena bayar, lapor je kena bayar. Dia bukan begitu, dia ada pengiraannya. Betul kan Puan? Ya betul. Ada kadar cukai. Sekiranya tak perlu bayar cukai, hanya laporkan sahaja. Okey. Dan menyebut tentang kadar cukai ni, berapa sebenarnya kadar cukai perniagaan untuk individu dan syarikat? Adakah ianya sama atau macam mana? Tidak Raifah. Sebenarnya kadar cukai perniagaan untuk individu dan syarikat adalah berbeza. Okay, sebagai contoh mungkin saya boleh kongsikan kadar cukai untuk tahun taksiran 2021 lah untuk tempoh e-filing sekarang Bagi perniagaan yang dijalankan oleh individu, kadar cukai pendapatan adalah di antara 0% sehingga 30%. Okey, manakala bagi perniagaan yang dijalankan oleh syarikat,
kadar cukai pendapatan adalah di antara 17% sehingga 24%. Okey, Puan, kita nak berbalik sikit, nak ke belakang sikit tadi bila kita sebut tentang yang dikenakan cukai ni ataupun kita kena lapor ni, contohnya macam YouTuber ke penyanyi ke pelakon, tak kisahlah benda-benda seni dan juga yang tidak berlaku transaksi secara dalam talian ni kan. Kita tak tahu transaksi mungkin berlaku secara tunai. Jadi macam mana lembaga hasil nak tahu yang dilaporkan ni adalah tepat, adalah betul? Sebab transaksi tu secara tunai. LHDN ada mata-mata ke? Okey, contohnya kat sini kan mungkin mungkin perniagaan yang dibuat oleh pembayar cukai itu secara kecil-kecilan, so mereka tidak merekodkan apa-apa transaksi kan. So kat sini kita boleh tengok kebiasaannya, kita akan tengoklah daripada rekod-rekod transaksi urus niaga dia dengan pembayar cukai, dengan customer misalnya, okey. Dan sekiranya tunai tu kita boleh tengok daripada stok barang-barang yang dibeli ke, macam tu. Maksudnya memang boleh dilihat dan dikaji ya. Sebab ada soalan di Facebook ni. Baik, soalan seterusnya. Assalamualaikum semesta alam. Dia kata HM Rashid, boleh tak saya nak switch kepada zakat? Boleh. Maksudnya pembayar cukai ingin daripada instead of bayar cukai, mereka ingin membayar zakat, betul ya? Okey. So sebenarnya zakat ni termasuk dalam rebate cukai. Okey, so sekiranya pendengar pembayar cukai mempunyai cukai yang kena bayar, okey, setelah ditolak dengan pelepasan sebagainya, okey, zakat itu sebenarnya kita boleh tolak daripada jumlah sebenar cukai yang kena bayar. So balance, lebihan daripada tolakan zakat itu sahaja yang anda perlu bayar kepada LHDN lah. Sekiranya zakat anda melebihi cukai yang kena bayar, tidak ada cukai lah yang perlu dibayar kepada LHDN. Boleh tukar, tak ada masalah ya, ada rebate di situ. Baik, Puan, dari sudut tanggungjawab individu, ni macam mana ni tentang tanggungjawab individu yang mempunyai pendapatan perniagaan dalam urusan cukai? Boleh Puan kongsikan dengan kita? Okey, soalan yang bagus tu. Mungkin sesetengah ramai pembayar cukai di luar sana yang tidak tahu apa tanggungjawab yang mereka perlu buat sebenarnya kan sebagai pembayar cukai di Malaysia ni. Okey, sebenarnya adalah menjadi tanggungjawab individu pembayar cukai yang menerima pendapatan daripada perniagaan untuk mendaftar sebagai pembayar cukai apabila memulakan perniagaan. Maksudnya mereka perlu mendapatkan nombor fail cukai pendapatan mereka. Okey, kebiasaannya mereka ni mendaftar perniagaan di SSM sahaja dan mereka lupa ataupun sebenarnya mereka tidak tahu mereka perlu mendaftar sebagai pembayar cukai dengan hasil. Jadi mulai sekarang ingatkan diri anda ataupun kenalan di sekeliling anda untuk mendaftar nombor cukai pendapatan dengan hasil apabila memulakan perniagaan. Seterusnya, apabila dah ada nombor cukai pendapatan tu, jangan lupa untuk lapor pendapatan perniagaan yang diterima setiap tahun dengan menghantar borang nyata iaitu borang B dalam tempoh yang telah ditetapkan. So saya ingatkan di sini ya, sekiranya anda menghantar borang manual, okey, borang nyata secara manual ya, tarikh akhir adalah pada 30 Jun 2022. Manakala sekiranya anda memilih untuk menghantar borang nyata melalui e-filing iaitu EB, lanjutan masa akan diberikan selama 15 hari iaitu sehingga 15 Julai 2022. Okey, dan pastikan anda menyediakan akaun, penyata lain-lain pendapatan. Okey, dan jangan lupa untuk simpan dokumen, rekod-rekod dan akaun perniagaan selama 7 tahun taksiran. Okey, sekiranya diminta oleh hasil, anda boleh provide lah semua dokumen dan resit tu. Dan seterusnya mungkin ada juga yang terlupa untuk mematuhi notis bayaran ansuran atau kita panggil sebagai CP500. Yang ni pun kena patuh untuk mengelakkan daripada dikenakan penalti ataupun compound. Dan yang terakhir sekali, mohon maklumkan secara bertulis sekiranya perniagaan anda ditamatkan ataupun berlaku pertukaran ahli kongsi. Yang ni biasa berlaku ya, kita terima banyak kes daripada pembayar cukai, mereka sudah pun tamat perniagaan ataupun
SSM mereka sudah pun tamat tempoh tetapi mereka tidak laporkan kepada LHDN. So kami masih lagi menganggap mereka masih lagi mempunyai pendapatan perniagaan selagi mana mereka tidak inform kepada kami. Okey. Baik Puan, ada soalan lagi untuk Puan. Ramai peminat Puan ni. Syahidah Samsudin dia kata, Puan, bolehkah saya declare cukai perniagaan tanpa guna tax agent? Boleh. Sekiranya anda menyimpan semua dokumen, semua rekod dengan betul dan teratur, anda boleh menghantar borang nyata dengan tanpa menggunakan tax agent. Dia boleh tak masalah? Sebabnya kita ada panduan. Yes. Kita ada nota penerangan, so anda boleh refer kepada nota penerangan di website kami lah untuk sebagai panduan untuk menghantar dan mengisi borang. Baik, dan juga Puan, apabila berlakunya pandemik COVID-19, ramai yang mungkin sebelum ini berpendapatan penggajian dan sekarang ni mereka beralih kepada perniagaan. Jadi ini kali pertama ni nak laporkan ni. Apa yang patut saya buat Puan? Stepnya satu persatu. Okey, sekiranya sebelum ni mungkin mereka sudah ada pendapatan penggajian lah kan? Okey, ataupun sebelum ni memang mereka tidak ada pendapatan dan baru ingin memulakan perniagaan. Okey, pertama sekali bagi sekiranya mereka adalah pembayar cukai yang baru. Pertama sekali mereka perlu pastikan mereka daftar dulu nombor cukai pendapatan untuk membuat e-filing. Okey, so bila dah dapat nombor cukai pendapatan tu, anda perlu dapatkan nombor PIN. Okey, nombor PIN tu untuk mewujudkan ID dan kata laluan di e-filing. Dan bila anda buat permohonan tu biasanya dalam tempoh 3 hari bekerja, anda akan terima 16 digit nombor PIN melalui email berdaftar dengan hasil. Seterusnya anda boleh wujudkan kata laluan e-filing lah. Okey? Dan baru anda boleh guna e-filing. So pastikan anda pilih. Okey, so sebelum ini sekiranya mereka mempunyai pendapatan penggajian dan baru sekarang musim pandemik ni ada pendapatan perniagaan, di sini anda perlu pastikan anda pilih jenis borang yang betul. Jika sebelum ini anda pilih borang jenis DE, pendapatan penggajian sahaja, untuk kali ini anda perlu pilih borang jenis EB, iaitu individu pemastautin yang ada punca pendapatan perniagaan. Okey, dan selain melaporkan pendapatan anda bagi tujuan cukai, jangan lupa juga untuk menuntut pelepasan-pelepasan yang dibenarkan dalam tahun 2021. So yang ni anda boleh rujuk di portal rasmi kami di www.hasil.gov.my untuk pelepasan-pelepasan terkini tahun 2021. Dan pastikan anda lapor pendapatan anda dan simpan rekod perbelanjaan yang telah dituntut sebagai pelepasan cukai. Sebabnya biasanya kalau sebelum ni pembayar cukai daripada penggajian, mereka mungkin ada simpan EA form sahaja dan resit-resit pelepasan sahaja kan. Tetapi sekiranya mereka telah pun mempunyai pendapatan perniagaan, mereka perlu simpan segala dokumen-dokumen berkaitan dengan perniagaan, termasuklah resit-resit belian ataupun resit-resit perbelanjaan yang boleh dituntut dalam perniagaan tersebut. Okey. Puan, ada soalan juga ditanya. Assalamualaikum, Raifah turun tanyakan. Dia kata, waalaikumsalam. Misal katalah tahun lepas dia kerja 6 bulan je pendapatan penggajian. Kemudian dia membuat perniagaan pula. Jadi macam mana? Rasa nervous, tak tahu nak isi yang mana. Okey, jangan risau. Okey, sebenarnya untuk jika kita tengok balik dalam borang B, okey, borang B untuk individu mempunyai punca pendapatan perniagaan, okey, kat situ dia ada juga untuk kolom pendapatan penggajian. Okey, so jangan risau sekiranya anda sebelum ini anda mempunyai pendapatan penggajian dalam tahun yang sama dan seterusnya anda mempunyai pendapatan perniagaan. Anda boleh melaporkan kedua-dua pendapatan anda dalam borang B. Okey, so pastikan anda masukkan maklumat amount pendapatan anda di ruang yang betul, iaitu bahagian penggajian untuk amount gaji penggajian lah. Okey, dan hasil jualan selepas ditolak dengan perbelanjaan semua dimasukkan dalam ruangan pendapatan perniagaan. Okey. Puan, saya suka dengan cadangan Encik ni. Dia kata macam ni tau, namanya Encik Abdullah Izzuddin. Hasil ada tak perancangan nak tambah baik portal supaya pembayar cukai boleh buat naik resit setiap kali beli barangan yang boleh dapat pelepasan? Lebih mudah lah berbanding kena simpan resit selama 7 tahun. Resit ni kadang-kadang seminggu dah pudar dakwatnya.
Okey, mungkin kami boleh ambil idea tu sebagai idea lah untuk kami menambah baikkan lagi kami punya perkhidmatan ya. Tetapi suka saya ingatkan di sini, sekiranya anda mengalami kesukaran untuk menyimpan resit ataupun dokumen tersebut, ataupun mungkin resit tersebut setelah beberapa lama akan pudar ataupun hilang dakwatnya, kami nasihatkan untuk anda membuat salinan. Okey, membuat salinan resit-resit tersebut dan mungkin anda boleh simpan dalam soft copy. Okey, simpan dalam soft copy mungkin lebih praktikal lah daripada simpanan secara manual, secara fizikal. Okey. Baik, ni ada soalan lagi Puan. Netizen mendapati Puan dalam keadaan COVID ni kan. Ada selebriti, Insta famous semua yang beli kereta mewah. Dah beli kereta mewah, dia tayang pula. Lepas tu beli emas ni sampai bermayam-mayam, dia tayang hanya di TikTok. Ada audit tak kepada insan-insan ini? Ya, kami audit kami sebenarnya sangat meluas ya, tidak terhad kepada pembayar cukai yang awam sahaja. Ini termasuklah kepada selebriti mahupun Insta famous. Kami ambil secara, kita panggil pukul rata lah semua maklumat ataupun info yang kami dapat, kami akan audit lah dan kami akan buat semakan. Dia jangan risau, lembaga hasil ada mata-mata di mana-mana ya. Jadi kalau anda live tu, jangan ingat ada orang yang tengok. Baik Puan, ada soalan lagi. Wan Zaini dia tanya, macam mana nak daftar cukai syarikat? Okey, pendaftaran cukai, nombor cukai syarikat ya. Pendaftaran cukai syarikat ataupun cukai individu sekalipun, anda boleh membuat pendaftaran di e-daftar. Anda just search di Google e-daftar dan akan keluar. So anda boleh pilihlah pendaftaran untuk syarikat ke, perkongsian ke ataupun individu. Kat situ boleh pilih. Okey, kita tak ada banyak masa kalau ikutkan kat sini, banyak nak tanya ni Puan. Jadi saya ringkas yang kita sebutkan. Apa selalunya masalah-masalah percukaian yang sering dihadapi oleh mereka yang berniaga ni? Sebab kita nak lancarkan urusan cukai. Yes, betul. Bila kita bercakap tentang masalah cukai yang berlaku dalam kalangan individu yang berniaga ni ya, seelok-eloknya cubalah kita untuk elakkan mempunyai masalah tersebut. Kerana masalah ini sebenarnya akan menyebabkan urusan cukai kita tidak lancar. So bila tidak lancar, mulalah kita akan cuba untuk tangguh-tangguhkan urusan cukai kita seperti melewat-lewatkan penghantaran borang. So ini akan menambahkan lagi masalah yang sedia ada di kemudian hari. Okay, so kat sini mungkin saya boleh kongsikan beberapa masalah percukaian yang sering dihadapi oleh peniaga yang biasa kami terima di hasil ya. Yang pertama adalah yang kerap berlakulah, dokumen transaksi perniagaan tidak disimpan ataupun sekiranya disimpan tidak disimpan secara teratur, dan juga mungkin bukti pelepasan yang dituntut juga hilang. Okey. Dan ada juga kes di mana mereka sebenarnya tidak tahu bagaimana pengiraan cukai itu dibuat ataupun tidak faham sebenarnya bagaimana pelepasan boleh dituntut. Ada juga kes yang mana mereka telah menerima notis bayaran ansuran iaitu CP500 tetapi mereka tidak patuh kepada notis bayaran tersebut. So ini menyebabkan mereka menerima dikenakan penalti ataupun compound. Okey? Dan ada juga ramai juga peniaga-peniaga yang baru yang secara kecil-kecilan ni tidak pernah didedahkan dengan pengetahuan berkenaan dengan pengecualian ataupun galakan cukai yang telah diwawarkan oleh kerajaan lah. Okey? Dan juga antara yang paling banyaklah masalahnya adalah mereka tidak dapat mengenal pasti perbelanjaan mereka. Okey, sebabnya ada perbelanjaan yang boleh dituntut dan ada juga perbelanjaan yang tidak boleh dituntut. So mereka tidak pasti apa belanja yang boleh dituntut dan tidak boleh dituntut tu. So untuk perbelanjaan perniagaan yang boleh dibenarkan dan tidak boleh dibenarkan ini, sekiranya pendengar ingin mengetahui, berminat untuk tahu dengan lebih lanjut lagi, insya-Allah kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lagi dalam slot klinik cukai pada minggu hadapan. Okey, banyak sebenarnya orang nak tanya soalan ni. Dia call pula kita kat Skype nak tanya Puan lah tu. Baik Puan, tapi saya ringkas kita nak dapatkan laman sesawang ataupun nombor telefon yang boleh dihubungi oleh pembayar-pembayar cukai yang nak menjadi wira negara ni. Bagaimana caranya?
Ya. Okey, sekiranya anda ada sebarang masalah ataupun isu berkaitan dengan percukaian ataupun pertanyaan berkaitan dengan percukaian, anda boleh sentiasa menghubungi Hasilkan Line kami di 03-8911-1000 ataupun anda boleh gunakan hasil chat untuk sebarang pertanyaan. Okey, anda juga sebenarnya boleh ikuti laman media sosial rasmi kami Hasil seperti di Facebook, Instagram dan Twitter sebab kami selalu update dengan apa-apa maklumat ataupun info percukaian yang terkini. Dan yang paling penting, anda boleh layari portal rasmi Hasil kami di www.hasil.gov.my untuk sebarang info percukaian yang terkini. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Marisa Afira Ahmad Jazlan, Pegawai Perhubungan Awam, Cawangan Duta Perniagaan Bagasi Dalam Negeri Malaysia, bersama-sama dengan kami pastinya menerusi program Klinik Cukai yang dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Dan sekali lagi, sekiranya anda ada sebarang soalan, anda boleh layari laman sesawang mereka ataupun anda boleh saja telefon talian hotline mereka untuk anda dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Demikian tadi program